A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam test dalam Zoom macam mana suara saya? Cikgu boleh dengar ya? Ya. Okey. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini menghadiri majlis ilmu untuk kita dengar hadis Nabi dan juga Al-Quran. Yang mana di hari ini kita sambung hadis kita berkisar tentang sunnah. Tajuk yang kita guna besarnya adalah apa itu sunnah. Yang disebut sunnah sebagai bukti kita kasihkan Rasul, kita taat kepada agama. Ini salah satu tuntutannya adalah dengan mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah pun berbincang sampai muka surat yang ke 6. Tajuk seterusnya iaitu bukti kasihkan Rasul. Jadi kasihkan Rasul perlukan kepada pembuktian. Begitulah juga iman perlu dibuktikan dengan amalan. Demikianlah, itulah maksud sebenar-benar keimanan lah. Dituntut untuk pembuktian menerusi amalan. Jadi kita dah bincang yang pertama, antara bukti kasihkan Rasul iaitu kita berusaha menghiaskan diri kita dengan akhlak Nabi. Dengan mempelajari, mengambil tahu, peduli tentang akhlak baginda yang acuannya adalah menerusi kitab Allah iaitu Quran lah. Dengan mempelajari Quran ni sungguh-sungguh memahaminya. Dan yang kedua, antaranya lagi dengan lisan kita, dengan mengucapkan selawat dan salam ketika baginda disebut, ketika hadis Nabi ini disampaikan. Apabila kita mendengar nama disebut, maka kita dituntut juga untuk mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW sebagai bukti kita agungkan Rasulullah sesuai dengan tuntutannya. Dan yang ketiga, antara bukti kita kasihkan Rasul ialah dengan kita mengasihi keluarganya, isterinya dan juga sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana cara dia? Pertama, antaranya dengan kita telusuri jalan mereka. Sebagaimana dalam surah 9 ayat 100. Yang inilah surah 9 ayat 100. Ada pesanan dalam surah ni, dalam ayat ni. Kalau kita lihat surah 9 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar ni kita kena tahulah ada golongan yang disebut apa nama dua golongan ni? Muhajirin Ansar. Dia disebut apa? Ada satu nama dia. Disebut salafus
soleh. Golongan salaf. Salaf yang soleh. As-salafus soleh. Baik. Jadi inilah salaf ni, kataan ni dalam ayat ni, iaitu yang dimaksudkan, dia ada dua maksud sebenarnya dalam ayat ni. Kalau kita lihat, dia boleh pecah salaf ni, iaitu golongan apa maknanya? Salaf maknanya telah terdahulu. Terdahulu. Golongan terdahulu ni dia terbagi kepada dua. Satu disebut zamani. Zamani. Satu disebut manhaji. Zamani ni maknanya apa? Zaman dia, iaitu period. Manakala manhaji ni apa? Disebut metodologi, iaitu pegangan, cara fikir. Okey, disebut salaf. Jadi para sahabat ni, Muhajirin dan Ansar ni, dari sudut salaf ni, salaf disebut zaman. As-salaf soleh, salaf dari sudut zamannya, periodnya, iaitu zamannya sebagaimana dalam hadis Nabi lah. Khairul, Nabi sebut khairul kurun, khairul kurun. Kurun ni maknanya apa? Satu kurun sama dengan 100 tahun. Khairul kurun, Nabi sebut qarni. Qarni maknanya kurun aku. Iaitu 100 tahun pertama lah, mula daripada Nabi diutuskan jadi Rasul. Kira daripada zaman ni. Kalau kita ikut kalender hijrah, kira daripada situ. 100 tahun. Ni kurun terbaik. Ni disebut salaf zaman. Kemudian Nabi sebut lagi summa allazina yalunahum. Jadi summa allazina yalunahum maknanya apa? 100 tahun lagi seterusnya. Kemudian Nabi ulang lagi summa allazina yalunahum, sama juga, iaitu 100 tahun lagi. Jadi sampai sini lah dia masuk salafi zaman ni. Zaman terbaik berapa ratus tahun? 300 tahun selepas Nabi diutuskan menjadi Rasul ni. Jadi yang ini zaman apa ni dia sebut? Zaman sahabat. Sahabati, kita kata ashab lah, jamakkan. Zaman ashabi Rasul lah. Ashabu Rasul. Boleh. Oh, sana tak boleh masuk. Alah, terkunci tadi. Tak boleh buka. Faham jelas Boleh? Okey, tak apa. Jadi kita ingatlah ni ada berapa ni? Period ni, period terbaik ni. Period. Ada kereta satu. Period terbaik ada berapa kali? 3. 100 tahun pertama, iaitu zaman ketika nama dia sahabat Rasul. Apa makna sahabat ni? Maknanya orang yang dia hidup sama dengan Rasul, dia nampak jumpa Rasul secara zahir dia. Dia lihat Rasul dengan mata kepala dia, dia jumpa Rasul dia, dan
beriman dengan Rasul dan meninggal dalam keadaan Islam, beriman dengan Rasul, kekal. Itu nama dia sahabat. Yang kedua, ni termasuklah ni, dalam sahabat ni adalah semua, iaitu termasuklah isteri Nabi, keluarga Nabi yang terdekat, ahli anak dia, cucu dia yang jumpa dengan Nabi, para isteri Nabi semua sekali tu. Jadi semua ni kita sebut radhiyallahu anhum. Macam ni. Dalam inilah ada dua golongan ni yang disebut dalam ayat ni. Apa dia? Sebut apa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin muhajir itu orang-orang yang berhijrah. Yang kedua al-ansar, itu orang-orang yang menolong, memberikan bantuan, menyiapkan tempat bagi orang-orang yang berhijrah. Dua golongan ni, muhajirin wal ansar, ni golongan terbaik. Terbaik kenapa? Tak ada lepas ni 3 kurun ni yang serupa macam ni, tak jumpa, susah. Sifat dia tak jumpa dah. Hebat. Demikianlah, kemudian mereka ni, sahabat ni ada murid. Apa nama dia? Disebut tabi'un. Tabi'un. Kemudian yang ini juga ada murid lagi. Nama dia tabi'u tabi'in. Tabi'un tabi'ina. Okey? Jadi ini golongan yang dua yang atas sekali ni, yang inilah kita yang dimasukkan dalam ayat ni. Sebab itu kemudian ayat seterusnya kita tengok wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, kemudian walladzina taba'uhum bi ihsan. Yang mana? Ni golongan yang dua ni ya. Sebab tu dia sebut tabi'un, iaitu golongan yang ikut acuan terbaik ni. Acuan terbaik zaman, sepanjang zaman. Inilah yang terbaik sekali. Yang mana ketika ini adanya manusia terbaik hidup lagi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian tabi'un, dia ni murid-murid sahabat. Dan ayat ni juga walazina tabauhum bi ihsan ni, iaitu dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan terbaik ni, termasuk salah ini disebut yang ni, golongan ni juga. Dari sudut apa? Metodologi ya. Manhaj. Kita ni boleh tak disebut salaf? Tak boleh lah. Salaf zaman tak boleh, tapi manhaj boleh. Kita nak ikut manhaj apa? Salafus soleh lah. Betul tak? Kita ni nak beriman ni, nak ikut ni manhaj salafus soleh. Sebab ni manhaj terbaik. Allah sebut radhiyallahu anhum. Dan kalau juga kita ikut manhaj ni dengan ikutan yang ihsan, terbaik, dengan cara apa? Macam balik pada hadis ni, kita cintai ni. Kasihkan keluarga Nabi dan sahabat. Dengan apa bukti kasih? Kita akan ikut dia. Kita akan sanjungi mereka dengan selayaknya. Dengan apa yang mereka buat tu. Ikut akhlak mereka semuanya. Kisah-kisah mereka. Apa pengorbanan mereka, kita ikut. Itu maksud dia. Dan kita tak akan sekali-kali meremehkan jasa-jasa mereka. Tak akan cela mereka. Sebagaimana satu golongan yang mendakwa dia meninggikan Ahlul Bait kan. Siapa? Syiah. Kan? Dia kata dia adalah Husain ni anak ni. Tapi dalam masa yang sama dia cela siapa? Cela sahabat Nabi. Dia katanya Aisyah ni siapa? Pelacur dan sebagainya. Begitu. Tak. Salah jalan tu. Jadi bukan demikian lah. Itu maksud dia. Kita cara yang kedua, bukti kita kasihkan Nabi, kita ikut manhaj yang dibawa oleh siapa? Salafus soleh. Kita usaha nak ikut manhaj dia. Manhaj ni maknanya apa? Cara fikir, cara bekerja, cara beramal, cara bekerja tu sesuai dengan
apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Itulah cara menyanjungi mereka. Okey. Baik. Itu sikitlah tentang contoh ni. Ini dah masuk Muhajirin dan Ansar dalam ayat ni. Okey. Kemudian sebab itu kita dilarang cela, contohnya dalam hadis ni kan, la tasubbu ashabi. Oh, sambung ayat tadi tu, tak habis lagi ayat ni. Allah kata apa? Radiyallahu anhum. Allah redha dengan mereka ni, iaitu siapa? Dua ni. Jadi kita juga berpeluang ni, kita boleh termasuk golongan mana? Ittiba' ni. Ittaba'uhum. Yang ikut siapa? Muhajir dan Ansar. Jadi Allah akan redha, radhiyallahu anhum wa radu an, dan mereka akan juga redha dengan apa yang Allah berikan, ganjaran yang Allah berikan. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada, dan Allah berikan mereka, siapkan mereka syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, dan mereka mendapat kejayaan yang sungguh hebat. Okey. Jadi ini tuntutan sebenarnya ayat ni untuk kita usahakan jadi seperti golongannya, ikut dengan ikutan yang ihsan, yang terbaik. Baik. Oh, saya tak buka ayat tadi. Ini ayat ni. Okay, kemudian kita tengok seterusnya. Sebab tu Nabi melarang. Sebab apa? Hal ini menyebabkan kita tak akan contoh mereka dah. Bila kita dah cela orang tu, kita nak tak jadikan dia contoh? Tak akan, tak mungkin. Bila kita remehkan dia, ada tak mungkin kita akan angkat dia, jadikan dia sebagai ni? Tak akan. Sebab itu kita sangat-sangat ditegah. Ni satu akidah, termasuk akidah kaum muslimin. Tak cela sahabat Nabi. Rosak akidah kalau buat begitu. Lepas tu Nabi kata, la tasubbu ashabi, janganlah kamu mencela sahabat aku. Tasubbu. Fa wallazi nafsi biyadihi, Nabi bersumpah demi Allah, dengan jiwa yang nyawaku di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, kalaulah seorang kamu menginfakkan emas walaupun sebesar bukit Uhud, banyak emas ni, betapa banyaknya, ma adraka mudda ahadihim, tak akan sama walaupun satu cupak sumbangan yang mereka pernah buat ketika mereka hidup dulu, wala nasifa, dan tak akan sama walaupun separuh cupak pun. Satu cupak, apatah lagi separuh pun tak sampai, maknanya jauhnya. Jasa mereka besar, sangat besar. Jadi kata Ibnu Mas'ud, man kana minkum mustanna. Ini mustanna ni apa? Nak mengikuti sunnah, itu maksud dia. Mustanna berkata sunnah, istanna. Siapa yang hendak mengambil teladan, nak ikut sunnah, itu maksud dia. Fal yastanna, maka hendaklah ikut, dia tengok contoh, ikut teladan siapa? Ikut sunnah siapa? Biman qadamata, orang yang telah mati ni. Ketika ni, di kat mana ni? Kat Madinah, dekat dengan kubur Baqi tu kan, kubur para sahabat ni. Maka sebenarnya carilah contoh, ikutlah teladan orang yang telah mati. Dia masukkan sahabat. Para sahabat. Iaitu Ibnu Mas'ud ni siapa? Sahabat Nabi kan. Jadi zaman dia maknanya apa? Dia ni sahabat Nabi yang lanjut umur dia kan. Dia sempat melihat sahabat-sahabat meninggal yang lain. Jadi siapa yang nak ikut contoh, ikut kawan-kawan aku yang telah mati ni. Semua sahabat Nabi ahli syurga ni. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Kenapa? Kerana sesungguhnya orang yang hidup ni tak akan lepas daripada ujian. Dia tak teruji lagi, tak tahu barang ni tulen ke tak tulen. Betul tak? Tapi bila orang yang dah selesai ujian dia dah, dan dia berjaya sempurna kan, confirm barang tu barang yang original dah. Ambil sunnah yang tu. Ambil teladan mereka, cerita mereka. Yang kita ni kadang-kadang tak tahu lagi tulen ke tak. Kan? Saat-saat tengok akhir, tengok na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak nak. Sebab itu janganlah kita banyak sangat angkat contoh-contoh sekarang ni, tak sesuai pun. Kan, tunjuk. Lebih baik kita ambil para sahabat ni. Jadi ulaika ashabu Muhammad, mereka itu adalah sahabat Muhammad SAW. Kanu afdalu hadhil ummah, mereka lah yang paling utama dalam umat ini, generasi kita ni. Abarraha quluban. Jadi ini semua mereka adalah memiliki hati yang terbaik. Dan wa a'maqaha ilman, dan ilmu yang paling mendalam. Wa aqallaha takallufan, dan yang paling tidak suka untuk memberat-beratkan sesuatu. Qaum mukhtarahumullahu li suhbatin nabi, itu kaum yang Allah telah pilih untuk mereka ni menjadi sahabat nabinya.
Wa iqamihi dinihi, dan menegakkan agama yang bersama-sama dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Fa'arafu lahum fadlahum. Maka oleh kerana itu tirulah akhlak mereka. Kenalilah mereka dan angkatlah mereka, utamakanlah mereka. Wattabi'u fi atharihim, dan ikutilah tinggalan-tinggalan, bekas tinggalan mereka, ilmu-ilmu yang mereka tinggalkan. Wa tamassaku bimastata'tum, dan berpegang teguhlah kamu dengan apa yang, dengan sedaya upaya kamu, dengan apa yang mereka pegang teguh. Min akhlaqihim wa dinihim, daripada akhlak-akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, kerana sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Inilah yang kita, sebab itu ini maksud kasihkan keluarga Nabi dengan mengikut teladan mereka, menyanjung mereka dengan selayaknya. Okey. Yang akhirnya yang keempat kita tengok. Seterusnya bukti kita kasihkan Rasul lagi, dan apa lagi yang kita kena buat? Menggunakan panggilan yang Nabi suka. Jadi kita sebut nama Nabi dengan panggilan yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin dalam hal ni daripada Anas bin Malik. Ini satu hadis yang kita boleh jadikan contoh daripada Anas bin Malik. Hadis ni katanya seorang lelaki memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu masa dipanggil Nabi, ya sayyidana wa bana sayyidana wa ya khairana wa bana khairina. Wahai sayyid apa? Ketua kami, penghulu kami, wa bana sayyidina, dan anak penghulu kami, wa ya khairana, dan yang terbaik dari kalangan kami, wa bana khairina, dan anak yang terbaik daripada kami, tokoh. Jadi jawab Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi Nabi dia ada sikap menjaga sesuatu perkara. Nabi boleh nampak, Nabi ni bijaksana kan. Dia takut perkara ada melampaui batas. Nabi ni begitulah sikap dia, dia akan jaga, dia takkan biarkan. Jadi Nabi tahan benda tu daripada berlakunya hulu. Maka Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, wahai orang ramai. Nabi ingatkan ni orang nas ni mana ya? Orang ramai. Ketika ramai orang, Nabi bernasihat terus. Bila Nabi dengar, Nabi bimbang, Nabi fikir takut apa yang berlaku pada nabi-nabi yang dulu. Tapi Nabi beringatkan kepada orang ramai, qulu biqaulikum, ucaplah kamu dengan ucapan kamu, wala yastahwiyannakumus syaitan, janganlah sampai syaitan memperdayakan kamu. Panggillah apa yang kamu suka, buatlah, nak panggil tak ada masalah. Tapi jangan sampai syaitan memperdayakan kamu dengan menjadikan kamu ni buat melampaui batas. Jadi Nabi bagi aturan. Yang terbaik ucapnya ni. Apa dia? Ana Muhammad bin Abdillah. Aku adalah Muhammad bin Abdillah. Wa Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Wallahi demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'anillah. Demi Allah, Nabi kata, aku tak suka kamu angkat aku di atas daripada apa yang Allah telah angkat aku. Kat situlah. Cumanya kat sini berkilat-kilat. Di sini ada kenapa sebab Nabi begini. Sebab ada hadis lain, Nabi kata, ana sayyidu ibni Adam. Kat situlah pula dalil yang kata sebut Sayyidina. Ada khilaf, tapi yang lebih kuat berdasarkan ini, kita kena jaga. Kita kena tutup pintu. Disebut sadduz zara'ih. Zara'ih. Iaitu sadduz zari'ah ataupun iaitu menutup pintu daripada berlaku sesuatu yang berlebihan. Cukup kalau kita panggil Muhammad Abdullah wa Rasul, itu pun panggilannya Allah sendiri panggil. Hebat dah tu. Cukup dah, kan? Begitulah yang dimasukkan. Ini salah satu lagi yang perlu kita jaga supaya apa? Nabi nampak pintu-pintu hulu itu boleh berlaku, Nabi bimbang. Sebab tu Nabi ingatkan kepada semua manusia, ya ayuhan nas, dengan para sahabat ketika itu. Baik. Kemudian yang kelima, bukti kita kasihkan Nabi ialah kita wajib untuk apa? Kita usaha untuk patuh dan taat. Jadi bukti kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mengikuti apa yang baginda sampaikan, iaitu mutaba'ah. Mutaba'atu Rasul. Dan tidak membelakangi Allah dan Rasulnya. Apa makna mutaba'ah? Mutaba'ah itu dia dua. Jadi kita nak ikut tadi kan, wallazina taba'uhum. Jadi kita nak mutaba'ah. Mutaba'ah ar-rasul
Mutaba'atul Rasul merupakan kewajipan, tuntutan kepada kita. Apa yang dimasukkan ikut ni? Iaitu dengan fi'lal khairat. Khairat dan juga tarku al munkarat. Dua. Pertama buat, ketiga, kedua tinggal. Buat dan buat perintah, tinggal larangan. Buat perintah, tinggal larangan. Dalam satu hadis yang panjang, dalam ni ada ke tak? Okey, tak apa. Itu masuk mutaba'ah. Kadang-kadang kita terlepas benda ni, kerja syaitan lah ni. Syaitan ni dia akan buat kita tak sempurna buat sesuatu. Itulah kerja dia. Dalam keadaan kita sangka kita berada di atas kebenaran, elok je. Contoh kita slogan sunnah. Buat. Tapi rupanya slogan tu hanya apa? Ni. Fi'lal khairat saja. Buat sunnah kononnya. Tapi kita cela orang. Sedangkan itu termasuk sunnah yang kita kena apa? Tak tinggal pula. Betul lah? Kadang kita buat, saya anti bid'ah contohlah, betul lah, bagus. Satu benda. Tapi kadang-kadang kita lupa dalam hal-hal tu yang program ni, dia tak pula anti kepada benda yang patut dia tinggal. Apa dia? Fitnah ke, rasuah ke, kan? Jadi hamba dinar ke dalam pada tu. Jadi benda-benda macam tu kita kena seimbangkan. Kadang-kadang kita buat satu perkara yang baik, tapi syaitan suruh dia lupakan kita dengan ni, perkara yang ni. Begitulah keadaan dia. Ada juga satu yang lagi yang tarkul munkarat. Ya, dia sangat anti dengan maksiat semua. Tapi rupanya dia buat tak ikut sunnah pula. Kan? Dia tak peduli, lantak lah. Yang penting dia buat saja. Dia rasa ibadah yang baik. Rupanya salah. Dia tak buat khairat yang benar. Pun salah. Yang dua kita kena seimbangkan. Jadi begitulah kadang-kadang kita ni. Yang ini dia bagi tentang golongan yang ni contohnya. Yang ini pula yang ni. Sedangkan dua-duanya ada masing-masing ada kekurangan dia. Jadi kena bijak dalam hal ni lah. Itu maksud mutaba'atul Rasul. Iaitu melakukan sunnah Nabi dengan sebaik-baiknya. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya dan juga ketaatan dalam hal hukum hakam syariat. Begitu juga meninggalkan apa yang Nabi larang dari sudut akidahnya, ibadahnya dan juga hukum hakam. Sama je. Itulah yang dimasukkan. Baik. Dalam satu kata-kata ni kita tengok dalam hadis ni, mutaba'ah kepada apa yang baginda lakukan ialah kita baca ni, an-naf'ala surata ma fa'ala ala al-wajhi alladhi fa'al li ajli annahu fa'al. An ni maknanya hendaklah. Dia ada lam amar sebenarnya. Hendaklah kita semua, naf'ala ni apa? Kita semua membuat surata ma fa'ala. Surata ni apa? Seperti yang gambaran yang apa yang Nabi lakukan, sebiji dengan apa yang Nabi lakukan. Surah ni, surah ni maknanya bentuk, rupa. Serupa dengan apa yang dia telah lakukan, Nabi lakukan. Okay, ini ada perintah kat sini. Hendaklah kita semua buat serupa dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ala al-wajhi alladhi fa'al. Di atas wajhi ni apa? Tujuan yang dia lakukan. Wajah. Wajah ni maknanya hadap. Apa Nabi buat? Ni dari sudut dalam pula. Buat dah okey dah. Apa tujuan buat? Matlamat lain tak sama. Tak boleh juga. Faham tujuan tu kena sama dengan apa yang Nabi lakukan. Li ajli annahu fa'al.
Kerana ia adalah apa yang baginda lakukan. Kerana Nabi buat. Jadi kita buat ni sebab apa? Ada 3. Pertama, saya buat, kita usaha untuk buat sebiji dengan apa yang Nabi buat. Dan kita buat sebiji dengan tujuan Nabi buat. Dan kenapa kita buat? Sebab Nabi buat. Faham? Faham? Faham ni? Pertama apa? Kita buat serupa dengan Nabi buat. Dan tujuan juga serupa dengan tujuan yang Nabi buat. Dan buat, kenapa kita buat? Sebab Nabi buat. Faham? Li'ajli annahu fa'al. Itu pertama. Ini dari sudut fi'ilal khairat. Yang kedua, mutaba'ah kepada apa yang Nabi tinggalkan. Ialah apa maksud dia? Kita baca. Annatruka misla ma tarak alal wajhil ladhi tarak li'ajli annahu tarak. Sama sajalah. Iaitu kenapa kita hendaklah kita tinggalkan serupa Nabi tinggalkan. Tinggalkan serupa macam mana Nabi tinggalkan. Kerana dengan tujuan yang sama macam Nabi tinggalkan. Dan kenapa kita tinggal? Kerana Nabi tinggal lah. Contohnya lah, sebab itulah kita kadang-kadang kan. Sebab apa? Ada benda yang hanya sekadar dapat kebaikan dunia saja. Itu dia rugikan kita. Contoh paling mudah, puasa lah. Kenapa saya tinggal makan? Puasa ni ada dua-dua. Kan? Puasa, dia berpuasa, dia buat dan dia tinggal makan minum kan? Tapi ada orang dia buat bukan tujuan yang Nabi buat. Dan tak serupa dengan apa yang Nabi buat walaupun dia puasa. Dan dia buat bukan kerana Nabi buat. Ini masalah. Dapat pahala tak? Tak. Dia cuma puasa untuk apa? Kurus. IF. Diet. Habis macam tu je. Padahal puasa amalan antara amalan yang hebat. Jadi kita kena fikir. Ini maksudnya mutaba'ah. Kenapa saya puasa? Saya tinggal makan minum sebab tujuannya dapat pahala. Nabi buat tujuan tu kan, Nabi imanan, nak dapat keampunan Allah saya buat ni. Contohnya Nabi buat macam tu. Man shoma ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kerana iman dia kepada perintah Allah dan ihtisab, berkira-kira nak dapat pahala yang banyak, keampunan Allah. Jadi tujuannya apa? Sebab nak dapat redha Allah. Dan kenapa puasa? Saya suka ni. Sedangkan kan boleh makan sedap-sedap. Tak, sebab Nabi buat. Saya sayang nak ikut Nabi, Nabi buat. Itulah dia. Dapatlah pahala dia. Banyak pahalanya dapat. Okey, itulah kita kena jaga. Itulah namanya mutaba'ah. Kadang-kadang syaitan ni dia akan buat macam-macam. Orang tu suka buat amalan tu, tapi rupanya rugi macam tu je. Jadi kita tak nak. Demikian. Dia kata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama dia Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita baca kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ni. Amantu billah wa ma jaa'a 'anillah ala muradillah. Cantik kata-kata Imam Syafi'i ni pakar kan. Bahasa Arab kan. Wa amantu bi Rasulillah wa ma jaa'a 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Jadi kata Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan apa yang datang daripada Allah sebagaimana yang Allah kehendaki, muradillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah sebagaimana yang datang daripada Nabi Rasulullah di atas sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah. Jadi disimpulkan ni sebenarnya daripada ni atas, hukum atas ni, dua hukum. Jadi kita dah faham apa makna fi'lal khairat, an-naf'ala suratama, ini ya. Apa makna tarkul munkarat? Inilah, meninggalkan. Jadi pastikan itulah maksud kepada patuh dan taat. Okey, seterusnya yang ke-6, membuang disebut bid'ah. Faham apa makna bid'ah ni? Kita boleh tengok contohlah ayat ni, ayat bid'ah ni dalam surah. Maksud dia lah dari segi makna, pemaknaan, lugahnya, istilahnya dalam Quran. Jadi dalam surah 46, surah 46 ayat yang ke Al-Aqaf 9, ayat 9.
Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Kul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah aku ini bid'ah apa? Mengada-adakan satu ajaran yang lain daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Tak sama. Nabi ni bukan buat satu perkara baru. Nabi memperbaiki agama yang telah rosak. Begitu juga semua para Nabi. Daripada Nabi Adam sampai Nabi, semua yang dibawa benda yang ada yang sama. Matlamat yang sama, iaitu mengajak kepada tauhid kepada Allah dan mentaati perintah. Tauhidullah wa ta'atuh. Itu je. Dua benda tu. Itulah dia asas dia. Semua Nabi macam itulah. Jalannya jalan Islam, sama je Islam. Jadi bukanlah aku ini bid'ah, iaitu melakukan sesuatu benda yang tak pernah dilakukan oleh para rasul. Melainkan apa? Sama, Nabi bawa sama. Nabi perbaiki balik apa yang telah rosak tadi. Jadi wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku juga tak tahu apa yang akan dilakukan kepada aku dan juga kepada kamu, iaitu nasib selepas bertemu dengan Allah nanti, bagaimana keadaan dia. Nabi juga tidak ada kuasa untuk menentukan syurga atau neraka seorang, itulah. Melainkan jika Allah beri wahyukan kepada baginda. Jadi Nabi kata apa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Jadi kalau orang tanya ni, kenapa Nabi tahu ada sahabat masuk syurga? Itu wahyu Allah bagi tahu. Kan? Sebab tu Nabi kata apa? In attabi'u illa ma yuha. Nabi hanya ikut wahyu. Termasuk hadis Nabi. Macam mana Nabi tahu sekian-sekian? Sebab wahyu lah. Ketika Nabi hidup. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya ikut apa yang aku dapat wahyu, yang diwahyukan kepada aku. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Dan tidak lain aku hanyalah pemberi peringatan yang jelas, nyata. Jadi ini maksud bid'ah di sini, iaitu Nabi tak bawa benda yang lain. Baik, jadi daripada situ kita tengok daripada kata-kata Auf Al-Muzani ni, katanya Nabi SAW bersabda, man ahya sunnatan min sunnati fa'amina bihan nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yankusu min ujurihim syai'an. Ni kata Nabi SAW, sesiapa yang menghidupkan sunnah daripada sunnah aku, siapa yang menghidupkan apa dia? Ajarkan, buat sunnah ni, anjurkan. Siapa yang hidupkan sunnah daripada sunnah aku, fa'amilah bihan nas, lalu kerana dia menghidupkan tadi, hal itu dilakukan oleh orang ramai. Lalu dilakukan oleh orang ramai kerana dia berjaya mengangkat sunnah tadi. Kana lahu mithlu ajri man amila biha, maka pahala dia sama macam orang yang buat tu. Walaupun dia dah meninggal, dia dapat pahala sama. Jadi untung tak kalau kita angkat sunnah? Tak rugi sikit pun. Beruntung bahkan kita mati, dia jadi pahala yang MLM lah. La yankusu min ujurihim syai'a, tidak berkurangan daripada pahala mereka sikit pun. Mereka dapat 10, mereka buat sama macam kita dapat macam mereka juga. Baik, ini yang pertama. Jadi ini tuntutan kita, ni namanya fi'lal khairat, kita kena buat. Manakala yang kedua, kata Nabi SAW, wa mani bertada'a bid'atan fa'umila biha kana alaihi auzaru man amila biha
La yanqusu min auzari man amila biha syai'a. Contohlah, jadi ini jadi masalah pula. Siapa yang mengada-ngadakan satu bid'ah? Jadi kita kena faham juga, bid'ah ni dia ada dari sudut apa? Jadi kalau bid'ah ni, dia ada dua lah. Satu, bid'ah hasanah, kan? Bid'ah apa? Akidah dengan bid'ah ibadah. Ibadah. Jadi bid'ah akidah ni apa? Kepercayaan tentang Allah, tentang Tuhan, ketuhanan, tapi bukan macam yang dibawa oleh Quran. Faham? Kepercayaan tentang ketuhanan, pegangan, tapi bukan seperti yang diacu oleh Al-Quran contohnya, dan juga Rasulullah. Maka ini lebih besar yang ni lah, pemahaman-pemahaman ni. Contohnya apa? Amalan? Kita percaya apa? Contohnya salah faham terhadap boleh? Nur Muhammad contohnya. Kepercayaan tu. Itu dia memang pergi jauh tu, bahaya tu. Ya. Salah faham tu. Memang betul kita tak nafi Muhammad tu nur lah. Nabi memang cahaya, tapi cahaya yang mana? Hissi ke maknawi? Itu kita kena tahu tu dalam Quran sebut apa. Itu. Allah sebut dalam Quran Nabi ni nur, antaranya tafsiran dalam ayat surah 5 ayat 15. Hudan wa nuran contohnya. Allah bagi petunjuk dan cahaya. Cahaya apa? Iaitu hidayah. Nabi bawa petunjuk. Bukan Nabi dicipta daripada contohnya. Itu akidah tu. Sama. Kena hati-hati. Kenapa? Kerana kepercayaan daripada hadis palsu. Nama hadis palsu tu. Memang tak ada mana-mana pun. Jadi itu hadis palsu. Ya, awwalu ma khalaqallahu nur. Sebenarnya awwalu ma khalaqallah yang sahih Ibnu Abbas punya hadis. Apa dia? Kolam. Allah cipta kolam. Takdir. Takdir segala sesuatu. Allah perintah kolam, uktub, ditulis dan ditulis takdir Lauh Mahfuz tu. Sampailah hari ini kita dapat satu lagi, apa dia? Al-Quran ni. Itu takdir, ketetapan. Jadi itu satu contoh. Jadi daripada situ dia lahir macam-macam lagi. Logos dan sebagainya. Logos ni sama macam kepercayaan bagaimana Nabi Isa datang. Jadi sampai ke situ dia akan pergi. Kita takut benda tu. Jadi benda tu kena hati-hati. Tanpa kita menafikan Nabi Muhammad, ada tak, maksudnya cahaya tu ada tak makna dia? Ada. Iaitu cahaya petunjuk Nabi ni memang kita tak akan dapat jalan yang lurus tanpa kita ikut petunjuk Nabi. Nabi yang buka cahaya tersebut. Tak akan dapat. Dan kita wajib ikut Nabi. Kerana Nabi ni cahaya betul. Tapi jangan salah faham dengan macam mana tu. Begitulah. Jadi ini satu. Ini dalam akidah. Ini berat benda ni. Kita kena hati dalam hal-hal macam tu lah. Dia, kita nak kenal Allah macam mana? Pergi betapa nak juga dapat macam Nabi dapat dekat Gua Hira. Boleh tak? Ada dekat perintah suruh buat macam tu? Tak lagi dah. Yang buat macam tu Nabi je dulu. Nabi dah selesai dapat wahyu. Wahyu dah sempurna. Kalau kita pergi juga buat macam tu, nak betapa juga, seolah kita nak jadi Nabi jugalah tu. Tak ada lagi Nabi selepas Nabi. Ada tak kepercayaan macam tu? Ada. Itu bab-bab iktikad. Kenapa tujuan dia nak dapat apa? Dia rasa agama tu boleh datangkan kuasa pada dia. Kuasa apa? Kuasa zahir kan? Dapat ilmu kebal. Dapat kan? Satu benda-benda yang luar biasa yang orang tak boleh dapat. Baru dia rasa inilah dia. Kerana apa? Bukan. Agama tak macam tu kan? Jadi agama ni, jadi itu kena faham. Ni akidah. Itu akidah. Kita belajarlah ikut akidah Ahlus Sunnah. Yang benar. Berdasarkan firman Allah, sabda Nabi yang sahih, yang benar. Dari sudut yang ni pula, yang kedua apa? Ibadah. Ini juga jaga-jaga juga dari sudut ni. Tapi yang lebih berat yang mana sebenarnya? Ni. Yang kedua yang ni. So itulah muncul daripada akidah yang salah. Contohnya akidah Syiah. Apa akidah dia? Selepas Nabi ada imam dia orang tu, wilayah tu, imam jaga wilayah tu, sama pangkat bahkan lebih daripada Nabi lagi. Maksum. Imam dia maksum. Tu akidah. Boleh terkeluar tak daripada agama?
terkeluar. Faham Jangan akidah apa? Khawarij. Tahu Khawarij? Pun sama juga. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Boleh tak macam tu? Yang kita boleh kata, Allah kata pelaku syirik. Ya. Dosa besar tak tentu lagi Allah boleh ampunkan. Faham? Macam tu. Satu lagi, Mu'tazilah. Menafikan sifat Allah langsung. Langsung nafikan semua sifat contoh yang ada. Itu pun tak boleh juga. Kan? Kenapa? Kerana cara pertimbangan dia dengan Allah dengan makhluk ni salah. Jadi begitulah kita kena hati-hati dalam hal-hal yang beginilah. Dalam bid'ah juga tu termasuk. Jadi kita kena belajar akidah yang benar daripada Quran lah sebenarnya. Dan hadis daripada ulama yang benar. Salafus soleh yang benar ni. Yang kedua, ibadah ni apa dia? Ibadah solat lah kan. Kita nak solat macam Nabi solat. Okey, kenapa yang ini lebih berat? Antara dua bid'ah, mana lagi berat? Kenapa ni berat? Ini kalau ni dia boleh batalkan semua amalan. Syirik kan? Amalan habis batal. Tapi yang ini mungkin apa? Amalan tu jadi sia-sia. Tak dapat pahala lah. Bahkan boleh dapat dosa sebab dia tak ikut sunnah. Ini dia hanya batal amalan yang dibuat. Tapi yang ini apa dia? Semua perbuatan amal dia semuanya terbatal. Ini kita takut. Ni bid'ah akidah. Faham Lepas tu kita kena hati dalam tu. Itulah maksud dia. Jadi siapa yang buat pelopor benda ni atau dua ni, maka apa? Lalu dilakukan oleh ramai orang, apa berlaku? Dia akan pikul dosa sama macam dosa orang lain juga. Lagi takut. Ini berat, ni bid'ah. Jadi kita kena usaha untuk buang benda ni. Martabatkan sunnah Nabi, angkat sebab apa? Ada kelebihan tadi apa? Dia akan dapat pahala jariah sampai dia meninggal. Okey. Jadi kata Al-Humaidi, sambung lagi sikit. Kata Al-Humaidi ni juga kami pernah duduk. Humaidi ni tabi'in ataupun tabi'in. Dia sama zaman dengan Imam Syafi'i kalau tengok ni. Imam besar ni, Al-Humaidi ni, dalam hadis. Kami pernah duduk bersama Asy-Syafi'i, rahimahumallah. Lalu seorang lelaki bertanya suatu masalah. Lalu ada seorang lelaki tanya masalah. Tengok begini tegas Imam Syafi'i dalam hal-hal macam ni. Jadi maka Imam Syafi'i jawab. Apa dia kata? Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, dia kata. Jadi orang tu tanya masalah kan Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i pun jawab, Rasulullah telah memutuskan sekian-sekian. Tanya lelaki itu kepada Imam Syafi'i, ma taqulu? Lalu orang tu tanya lagi. Maknanya apa yang diperintah oleh Rasul telah clear, jelas. Tak perlu lagi dah nak penjelasan pendapat apalah. Banyak hadis macam tu pun, kan? Tapi dia bertanya lagi, ma taqulun? Apa pendapat engkau pula Syafi'i dengan kata-kata Rasulullah ni? Faham Apa pendapat tuan? Apa kata Imam Syafi'i? Dia jawab, subhanakah, maha suci Allah. Tarani fi kanisatin, tarani fi bi'atin, tara ala wasati zunnara. Apakah engkau pernah melihat aku ni berada di gereja? Apakah engkau pernah melihat aku ni ada kat kuil? Apakah engkau pernah melihat aku selimpang zunnar melilit di tengah-tengah tubuhku? Tak silap saya, zunnar ni Majusi ke apa? Faham tak? Lebih kurang ada agama yang lain lah. Lalu aku lulaka qada Rasulullah. Jadi maksudnya apa? Agama lain semua memang macam tu. Agama lain dia akan ikut pendeta-pendeta mereka. Faham dia akan ikut itu. Ada jelas Nabi cakap pun dia tak akan ikut, dia akan ikut apa? Tak boleh ni sebab ini kita tak sampai, dia akan ikut apa? Pendeta dia juga. Itu sifat agama lain. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kau pun pernah nampak tak aku kat gereja? Sebab apa? Orang gereja memang macam tu. Katolik kan, macam-macam dia ada mazhab dia kan. Dia bukan lagi ikut dia punya Injil tu. Dia ikut dia punya apa? Mazhab gereja tu. Sebab tu kau tengok sepa-sepa gereja semuanya berbeza-beza. Kan? Mazhabnya banyak sangatlah. Bukan maksudnya mazhab hari ni, mazhab kita hari ni sebenarnya mazhab fiqh. Fiqh tu sebab urusan yang tak pernah berlaku, ada ijtihad yang lain. Ini dalam bab-bab yang asas. Jadi dalam bab asas ni bab nak mohon ampun kat Allah. Siapa yang boleh ampunkan?
Kita cukup istighfar kan? Semua. Itu bab paling asas. Tapi ahli gereja, dia buat apa? Tak boleh. Dia kena jumpa padri tu. Baptize kena tu. Baru suci. Nampak tak? Akhirnya macam tu berlaku agama. Jadi Imam Syafi'i kata, kamu pernah nampak tak aku kat gereja? Kamu pernah nampak tak aku ada kat kuil? Kamu nampak tak aku ni pakai selempang sunnah ni? Jadi aku kata Rasulullah telah cakap macam ni. Kamu boleh tanya pula kat aku, apa pendapat aku? Nabi dah cakap dah macam ni, kita bagi hadis Nabi. Dia boleh tak puas hati pula. Tak boleh ni. Clear dah Nabi beritahu. Jadi itulah sikap kita. Kan? Jadi sebab tu tugas kita wariskan apa yang Nabi bawa. Kita sampaikan hadis Nabi. Kan? Jelas? Jelas. Melainkan ada benda yang perlu dihurai, kita huraikan sesuai dengan pendapat tabi'in, tabi'in yang seterusnya ni. Barulah. Macam itulah jalan kita. Jadi inilah dia disebut usaha kita juga, tanda kita cinta Nabi. Kita usaha untuk buang apa? Dari dua sudut ni lah. Akidah dan ibadah ni kita hati-hati. Baik. Termasuk juga sebenarnya tadi puasa. Tu bidah tak? Budak puasa sebab bidah juga tu. Bukan tak boleh, itu manfaat lain tapi kita kena tahu matlamat sebenar tadi kan, bagaimana tadi kita buat. Bila kita fi'lal khairat, tujuan apa? Sesuai dengan apa yang Nabi buat, dengan tujuan yang Nabi buat, dan kita buat sebab Nabi buat, bukan sebab yang lain. Itu baru dapat pahala tu. Jadi kita jangan buat hal itu. Baiklah. Yang seterusnya, yang terakhir, berjuang dan berkorban pada jalan Allah. Ini tuntutan yang paling besar sekali lah dalam tanda kita ni, bukti kita cintakan Nabi, iaitu dengan berkorban fi sabilillah. Jadi jika seorang Muslim itu hendak bersama Nabi SAW di syurga, ia mesti ikut jalan yang dilalui baginda, walau apa pun ujian dan cubaannya. Jadi ayat, kita tengok ayat ni, ayat yang tepat lah untuk kita ketengahkan apa maksud ujian ini. Macam mana kita nak ikut jalan ini. Dalam surah 2 ayat 214. 214. Jadi kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu mengira, menyangka hasibtum, adakah kamu menyangkakan, kamu mengira antadkhulul jannah, bahawa kamu dapat memasuki syurga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum, lama ni maknanya apa? Belum belum datang kepada kamu cubaan seperti yang pernah dikenakan kepada siapa? Orang-orang yang sebelum kamu. Jadi masa sumul ba'sa, cubaan pertama apa dia? Mereka ni ditimpa dengan kemiskinan. Ba'sa ni kekurangan harta benda. Wad-dharra, kemudian melarat dengan penyakit. Kemudian wazulzilu, lalu digoncangkan dengan apa dia? Musuh datang menjajah, peperangan. Sampailah Rasul berkata bersama dengan orang-orang beriman, mata nasrullah. Mata nasrullah ini maknanya apa?
dah habis apa ikhtiar kan. Begitulah maknanya usaha mereka ni pengorbanan yang ujian mereka besar lah. Jadi ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi pertolongan Allah pasti sampai dan dekat. Syarat dia apa? Terus kekal di atas jalan. Itu maksudnya. Ala ni maksudnya tetapkanlah pendirian kita. Itu maksud dia. Ala ingat, tetaplah, teruskan pendirian. Tu, jangan berubah. Kalau tak tolong, terus minta pertolongan lain ke? Kenapa? Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Syarat dia Allah nak test kita kekal di atas jalan ataupun kita mula keluar daripada jalan tersebut. Okey, jadi itu tentang ayat ni. Itulah maksud dia berkorban istiqamah pada jalan ni. Daripada Anas katanya Nabi SAW bersabda, kita baca hadis Nabi ni, jahidu bi aidikum wa alsinatikum wa amwalikum. Jadi berjihadlah kamu dengan tangan-tangan kamu. Dengan apa? Tangan ni infak lah. Wa alsinatikum, dengan lisan, dengan sebarkan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Quran ni kepada masyarakat. Wa amwalikum, dan infak, menolong. Amwal apa? Menolong, membantu usaha-usaha dakwah ni, usaha-usaha untuk angkat kefahaman Quran ni di tengah masyarakat ni. Jahidu bi aidikum ni, dengan tangan ni apa? Antaranya juga ada kuasa. Bagi orang yang ada kuasa, apa dia? Dia boleh tahan dengan kuasa yang dia ada, diarahkan kepada sesuai dengan tuntutan agama dia, dengan kuasa yang dia ada, dimiliki. Wa alsinatikum, dengan lisan dia. Ini semua sumber-sumber apa ni? Alat kekuatan. Alat tools kita untuk digunakan fi sabilillah. Inilah alat-alat dia. Dengan tujuan antaranya lisan ni jihad dengan Al-Quran, dengan ilmu. Kalau kita lihat dalam surah ni 25 ayat 53. Surah 25 53. Lima puluh dua pendek tu kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taat jalan-jalan orang-orang kafir. Taatkan cara fikir, taatkan cara bertindak. Orang-orang kafir ikutkan dia punya cita rasa mereka ni. Wajahiduhum, dan berjihadlah kamu dengannya. Dengan apa? Dengan Quran, dengan ilmu. Sebab tu kat sini maksudnya dengan apa dia? Cara fikir mereka nak bawa masuk supaya kita ikut cara ni. Jangan kita ikut, berjihadlah dengan kalam Allah ni. Dengan Quran, dengan ilmu kita lah. Dengan apa maksudnya? Dengan bertindak tidak adil ke dengan adil? Kena fikir juga tu. Dengan hikmah kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan Quran, dengan cara yang hikmah sesuai. Inilah jihad yang besar dengan lisan. Jihad dan kabira. Ini jihad yang besar. Dan inilah jalan untuk kita dapat syurga, sebagaimana Allah menawarkan satu tawaran. Kalau tengok dalam surah 61 ayat 10. Ni kemudian ini dengan apa? Dengan harta benda tadi. Dengan tangan, dengan kuasa dan harta benda yang kita ada. Tadi dengan lisan, kan? Kita tengok ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jadi Allah beri tawaran kepada siapa? Orang yang beriman. Ilmu tadi, orang yang sedar, yakin dan percaya dengan penuh yakin dengan perintah-perintah Allah ni. Jadi wahai orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah aku tunjukkan kamu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada kena azab yang pedih. Iaitu dengan apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu benar beriman sungguh-sungguh. Berterusan, sentiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Bersungguh-sungguh belajar untuk beramalkan dan menyampaikan korban ni. Dan adakah ini untuk sendiri kita, individu. Tapi perkara ni tak boleh diperkasakan tanpa ada jama'i kan, ramai. Tanpa ada usaha sama. Jadi sebab tu Allah sebut sekali wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berkorban pada jalan Allah dengan apa? Harta benda yang kita ada, modal yang kita ada untuk tolong kamu ni ramai ni, usaha-usaha ni. Wa anfusakum, dan diri-diri kamu dengan kuasa-kuasa yang ada. Ini Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikianlah, itulah yang paling baik bagi kamu, yang lebih baik bagi kamu jika kamu ada ilmu, kamu tahu hakikat ni. Sebab itulah jihad tadi kabir, jihad besar apa lah kata? Dengan Quran, dengan ilmu. Sebab ilmu itulah yang menatijakan hal ni. Bagaimana seorang tu boleh bersungguh-sungguh korbankan harta dan ni dengan iman, dengan ilmu, yang kefahaman dia. Sebab itulah hari ni usaha-usaha kita sebenarnya nak menyebarkan kefahaman Quran ni ke tengah masyarakat ni. Maka perlukan usaha sama lah, usaha ramai lah. Jadi usaha dakwah kepada sunnah adalah kerja mulia dan menjanjikan pahala yang besar. Daripada Abdullah bin Amr, katanya Nabi SAW bersabda, kita baca hadis ni, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Macam mana kita boleh tengok hadis ni? Kita nampak macam mana? Sampaikan daripada aku satu ayat. Wan Mandarina, nampak macam mana hadis ni? Nampak ada kewajipan ke ataupun keharusan? Wajib kan? Tapi kewajipan tu bila kita ada cukup ke ataupun cukup sekadar yang kita tahu je? Kita perlu banyak-banyak ke, banyak ayat ke satu? Satu. Walaupun satu. Maknanya apa? Jangan kadang-kadang ni orang kata apa? Saya tak pandai lagi. Padahal dia dapat berapa ayat dah? Dah banyak ayat, dah lebih satu dah dia boleh faham. Tak sampai juga. Tak ada. Sebab itulah kita boleh baca cara dia gini tau. Walaupun satu ayat, kamu baru belajar. Apa dia? Balighu anni. Sampaikanlah. Itu tujuannya, tujuan belajar nak sampaikan satu ayat. Sahabat macam tu lah. Lepas dapatkan 10 ayat, dia terus sampai dulu. Oh, masuk yang lain. Amal. Tu nama dia amal dengan ayat tu. Menyampaikan. Itu maksud cara baca dia. Baru kita nampak. Oh, itulah dia. Okay. Daripada Sahal bin Sa'ad, katanya Nabi SAW bersabda. Kita baca. Wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, pastilah yahdiyallahu, dia mendapat, Allah melimpahkan hidayah
Dihudakan, disebabkan petunjuk engkau. Pastilah Allah memberikan hidayah disebabkan hudakan ni apa? Keterangan daripada engkau. Faham Yahdiah ni dia dua lah. Hidayah ada berapa? Hidayah satu, nama dia apa? Bayanun. Kedua, taufiq. Jadi taufik. Jadi kalau yang ayat ni, mana taufik? Taufik yang mana? Yahdiyallah tu. Allah memberikan taufik kepada seseorang bihuda ke atau apa? Disebabkan keterangan engkau. Faham? Kita ni kerja kita bagi tahu kebenaran kat orang. Dan disebabkan kita dah sampaikan kebenaran kat orang tu, Allah pun beri orang tu tahu taufik untuk orang tu beriman dan ikut pula. Jadi disebabkan itu Allah kata apa? Seseorang lelaki yang dapat, seorang rajulun wahidan, seorang mendapat hidayah tu daripada Allah, taufik daripada Allah disebabkan keterangan engkau ni tadi, kita ni menyampaikan, itu adalah khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagi engkau daripada harta terbaik di dunia. Humrin na'am ni harta terbaik pada zaman itu. Apa harta terbaik yang bagi kita hari ni lah? Apa yang orang kata kau dapat tu kira wah ini dah hidup dia paling hebat sekali. Apa dia? Macam itulah maksud dia. Jadi humrin na'am ni maknanya zaman Nabi tu siapa dapat unta merah ni? Ini orang yang paling beruntung. Faham? Itu maksud dia. Jadi kalau kita tengok humrin na'am, kita ikut makna dia secara literal macam ni, kita tak nampak lah unta merah siapa nak contohnya. Tapi maksudnya itulah maksudnya. Itu jauh lebih baik daripada harta terbaik yang manusia sekarang duduk kejar. Iaitu dengan apa? Jika kita ni bagi tahu orang, ajar orang dan orang tu ikut kebenaran disebabkan kita. Contohlah cikgu ke siapa kan, saya ke, ajak orang masuk bengkel, contohnya terjemahan lah. Dan disebabkan kita tu dia tak tahu sebelum ni, dia mungkin tak tahu, dan dia sekarang dia ikut sungguh-sungguh, dan dia pula belajar dapat apa? Dapat 1 juzuk terjemahan, dia berjaya. Siapa yang bawa ni? Ni siapa dia punya ni? Puan Zarina contohnya. Segala yang dia buat tu dapat tak rasa-rasanya? Dapat. Macam itulah untungnya. Itulah sebab tu Allah kata apa? Lebih baik daripada segala harta yang dikejar oleh manusia ni, harta-harta mahal, yang nilai yang mahal dikejar oleh manusia. Jadi kita kena usahalah. Inilah jalan untuk kita apa dapat syurga. Inilah jalan yang ditunjuk oleh Rasulullah. Baik. Jadi pengajaran yang dah kita dapat daripada ringkasan hadis yang kita bincangkan. Jadi ada beberapa pengajaran yang dapat dikutip daripada hadis ini. Antaranya ialah seorang Muslim wajib kasihkan Allah. Wajib kita untuk cintakan Allah. Bagaimana jalan dia? Belajarlah Quran, perintah Allah. Itu jalan dia. Kita kena kenal siapa dia, Allah. Barulah kita boleh kasihkan Allah ni. Syukur dengan segala pemberian dia dan sebagainya. Dan macam mana cara untuk kita merealisasikan kasih Allah ni supaya apa? Allah kasihkan kita. Kadang-kadang kita lupa kan. Kita sibuk nak kasihkan Allah. Kita lupa nak cari jalan bagaimana menyebabkan Allah boleh kasihkan kita. Apa jalan nak Allah kasihkan kita pula? Kasihkan Rasul. Ikut jalan Rasul. Itulah tanda kita kasihkan Allah. Dan itulah jalan untuk Allah balas cintanya kepada kita ni. Dan yang ketiga, manusia paling utama untuk dikasihi ialah Nabi SAW. Yang keempat, kasihkan Nabi SAW itu adalah tanda sempurnanya iman. Dan yang kelima, tanda kasihkan Nabi SAW ialah dengan menghayati sunnah baginda. Dan yang keenam, mempelajari bahasa Arab adalah wajib bagi memahami dan menghayati sunnah baginda. Ini satu mungkin jangan terlepas pandang. Macam mana kita boleh faham betul-betul? Semua yang kita bincang ni semua bahasa apa ni? Bahasa Arab. Bahasa Arab wajib belajar untuk faham jalan Rasul. Bukan untuk cakap Arab nak berinteraksi untuk berniaga, bukan kan? Itu tak wajib. Kan? Tapi untuk ini jadi wajib. Maka antaranya ayat kita boleh tengok dalam surah 12 ayat. Bukan, surah 41 lah. Surah 41. Surah Fussilat. Fussilat ni maknanya apa? Perincian. Jadi kita nak tahu secara terperinci, kenal
Allah dan Rasul ni mana ayat dia? Ada tak sini? Ayat ketiga tu. Kita baca daripada ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum mir rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Jadi Hamim, Allah kata penurunan kitab ini Quran ni daripada siapa? Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun, kitab ini, ya ini apa? Yang turun dari langit, yang cerita tentang takdir kehidupan manusia ni. Takdir yang wajib kita ikut, peraturan yang kita kena ikuti ni. Yang mana fussilat ayatuhu, diperincikan, diperjelaskan ayat-ayatnya dengan terperinci. Tapi macam mana kita nak dapat fussilat ni, perincian ni? Apa dia punya jalan? Qur'anan Arabian, dengan bacaan dengan bahasa Arab tu, mendalami bahasa dia lah. Sebab itulah jalan untuk dapat perincian dia. Tapi hanya boleh dapat perincian hanya siapa? Orang yang mau liqaumi ya'lamun, untuk orang yang mau belajar saja. Tak mau belajar, macam mana nak dapat? Dia tak akan nampak, dia akan kabur. Macam orang kan, kabur, tak nampak. Jadi cukup sekadar baca gitu je lah. Dia tak nampak. Jadi itulah jalan kita. Kita dituntut untuk apa? Memahami bahasa tu. Antaranya belajarlah, usahalah kita belajar memahami terjemahan ni Quran ni, apakah details daripada ucapan-ucapan bahasa Arab yang hebat ni. Itulah kesimpulan daripada hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan juga menjadikan ia sebuah kekuatan lah, satu kekuatan untuk kita teruskan istiqamah dan menyampaikanlah pada yang lain. Baik, sampai sinilah untuk hadis ini yang bertajuk sunnah. Mudah-mudahan kita memahami bagaimana apa itu sunnah, bagaimana kita bukti-buktinya kita benar-benar berusaha untuk ikut sunnah baginda Nabi SAW. Jadi kita tutup hadis ini dengan kita baca balik hadis ini. An Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini daripada Anas, berkatanya Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku inilah yang paling yang lebih dikasihi olehnya daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Li aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.